Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Malam ini secara langsung di FB Live daripada pejabat Parti Amanah Negara kawasan Parit Buntar. Alhamdulillah, pada malam ini kita dapat bersama-sama untuk berada secara langsung FB Live. Sepatutnya pada malam ini kita mengadakan camak di hadapan pejabat Parlimen Parit Buntar. Namun begitu, kita terpaksa membatalkan program kita pada malam ini di kawasan luar kerana di atas arahan Amanah Nasional, di atas masalah-masalah khususnya apabila kita berhimpun ramai, ya, isu penularan wabak COVID-19 agak berbahaya sekarang ini, dan kita telah mengambil pendekatan pada malam ini untuk meneruskan acara kita memberikan penerangan kepada seluruh rakyat dalam isu semasa sekarang ini tentang tajuk pertahankan mandan rakyat. Sebelum itu kita bagi pihak Parti Amanah Negara khususnya di kawasan Parit Buntar, mohon maaf pada seluruh masyarakat khususnya di kawasan Parit Buntar yang terpaksa kita batalkan program yang dijangkakan. Yang hadir pada malam ini adalah Presiden Amanah sendiri, iaitu Yang Berhormat Tuan Haji Ahmad Sabu, bersama dengan Yang Berhormat Haji Khalid Samad yang merupakan ahli Parlimen Shah Alam. Begitu juga dengan YB Howard Lee yang mewakili pemuda DAP. Namun begitu, insya-Allah pada malam ini bersama-sama dengan kita pada malam ini ialah yang bersama langsung, insya-Allah selama 1 jam pada malam ini menampilkan yang berhormat Datuk Seri Dr. Mujahid Yusof Rawal yang merupakan ahli Parlimen Parit Buntar, yang juga merupakan mantan kepada Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama. Dan bersama juga kita pada malam ini ialah Al-Fadhil Ustaz Zulkarnain Abidin Al-Hafiz yang merupakan masih lagi timbalan yang dipertua Yayasan Dakwah Islamiah Malaysia YADIM, dan beliau juga merupakan pengarah syariah Parti Amanah Negara. Dan tuan-tuan dan puan-puan yang mereka juga yang berada di studio, yang berada di rumah, yang berada di mana-mana saja yang melayari FB Live pada malam ini, boleh memaklumkan kepada semua masyarakat yang ada di dalam negara kita ini walaupun di mana-mana saja dengan menggunakan FB Parti Amanah Negara Parit Buntar. Baik, untuk kita teruskan acara kita pada malam ini, kita agak terlewat sekitar 15 minit. Untuk soalan yang pertama yang ingin kita tanya kepada Yang Berhormat Datuk Seri sendiri, iaitu menerangkan tentang senario sebenar apakah yang berlaku mulai tentang masalah peralihan kuasa ini selepas mesyuarat Majlis Presiden 21 Februari 2020 Jumaat yang lalu, sehinggalah peristiwa angkat sumpahnya Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 Tan Sri Muhyiddin Yassin sebagai Perdana Menteri Malaysia yang ke-8 pada 1 Mac yang lalu. Boleh Datuk Seri terangkan sedikit kepada kita semua tentang apakah yang berlaku, senario yang berlaku mulai 21 Februari itu sehingga pada 1 Mac yang lalu. Silakan Datuk Seri. Terima kasih kepada Saudara Hairul Nizam selaku moderator, yang berbahagia Fadil Ustaz Zulkarnain bin Abidin selaku pengurusi penasihat panel Syariah Parti Amanah, dan sekarang timbalan yang dipertua YADIM Dakwah Islamiah Malaysia, masih lagi lagi salah. Okey. Seterusnya pada tuan-tuan dan puan yang hadir dalam pertemuan kita di pejabat Parti Amanah Negara kawasan Parit Buntar, serta kepada semua yang menonton FB Live kami, bagi pihak pimpinan nasional, kita telah mengeluarkan arahan bahawa semua majlis-majlis ceramah kita itu hendaklah
ditangguhkan supaya kita bersama dengan seluruh rakyat bagi mengelak apa saja kemungkinan COVID-19. Tapi walaupun demikian, ia tidak menghalang kita untuk mengadakan FB Live, dan pengalaman yang kita telah lakukan dalam FB Live ini nampaknya mendapat satu sokongan daripada orang ramai dengan mereka menyaksikan, menonton melalui FB Live. So pada waktu yang sama kita menjaga supaya tidak berlaku apa-apa perkara yang tidak diingini dalam keadaan COVID-19 sekarang. Tapi itu tidak menghalang kita untuk menjelaskan kepada orang ramai, khusus melalui FB Live, apa sebenarnya yang berlaku dalam negara kita ini. Ramai yang jumpa saya yang terpinga-pinga, yang tercengang-cengang, apa dah berlaku, bagaimana jadi begini. Maka kami mengambil kesempatan ini pada malam ini bersama dengan Ustaz Zulkarnain untuk kami menjelaskan apa sebenarnya yang berlaku. Sebenarnya untuk pengetahuan Saudara Harun Nizam, Saudara Bob, 21 bulan tu bolehlah kita ambil sebagai kemuncak daripada segala kita panggil perkara-perkara rahsia pintu belakang yang mereka telah rancang sebenarnya sejak daripada awal tahun 2019 lagi sebenarnya. Ini adalah kerana setengah pihak di kalangan komponen parti Pakatan Harapan melihat ataupun membawa masalah dalaman parti, membawa persepsi-persepsi yang walaupun dia ada duduk dalam kerajaan tapi masih negatif terhadap isu-isu yang kita bukan hari ini saja dengar, iaitu isu DAP dan sebagainya, dominasi DAP dan sebagainya. Itu benda-benda yang kita pada waktu yang sama cuba kengkangi dengan kita meneruskan kerja-kerja kita dengan dasar-dasar dan cuba memenuhi manifesto yang kita telah janji kepada rakyat. Sebab kita datang dengan mandat rakyat, kita bukan datang dari pintu belakang, kita mai dengan mandat rakyat. Maka menjadi tanggungjawab dan amanah kita untuk melaksanakan apa yang kita telah janjikan di dalam pilihan raya umum yang ke-14 yang lalu. Tapi malangnya ada bisikan-bisikan, ada cerita-cerita pintu belakang, ada masih buat kerja-kerja yang tak elok, sehinggalah kita telah pun menyelesaikan perkara ini dengan kita meletakkan putusan-putusan yang penting. Ada lebih kurang 3-4 faktor yang menjadi, kita kata, asas kepada semua yang hari ini menimbulkan satu polemik besar politik negara kita. Pertama, isunya ialah siapa yang akan menjadi PM yang ke-8. Itu sejak awal lagi. Dan kita kena ingat bahawa perjanjian kita dalam kita menerima sokongan daripada TUN, Parti Bersatu dan sebagainya ialah, pertama, kita bersetuju TUN sebagai Perdana Menteri, dan dalam pakej itu juga kita menerima oleh semua parti-parti bahawa yang akan menggantikan TUN ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Jelas, benda itu tak ada benda keliru lah, benda yang cukup terang, benda yang cukup jelas, yang kita dah persetujui dan sepakati malah sebelum kita masuk pilihan raya umum lagi. Tapi apakan daya, isu PM ke-8 ni tetap menjadi bahan yang dijadikan alasan-alasan untuk menimbulkan isu-isu di dalam Pakatan Harapan. Itu satu. Yang kedua ialah isu DAP. Benda ni bukan baru, kita dah dengar sebelum pilihan raya umum lagi. Antara kempen yang dibuat oleh UMNO, Barisan Nasional, termasuk PAS, iaitu menyatakan bahawa hari ini kalau bentuk kerajaan menang Pakatan Harapan, maka DAP akan kuasai kerajaan.
Dan oleh kerana DAP itu anti Melayu, anti Islam, maka kemenangan Pakatan Harapan itu ialah kemenangan kepada Cina dan ia tidak akan menguntungkan orang Melayu Islam. Benda ni bukan baru. Apa benda tu yang baru? Tak ada benda baru. Benda tu dah kita dengar sebelum ini. There's nothing new dalam isu DAP ni. Jangan kita buat terkejut. Benda tu dah ada. Suara-suara sumbang itu kita dah dengar sebelum pilihan raya umum yang ke-14 lagi. Dan yang ketiga ialah masalah dalaman dalam PKR sendiri, yang mana semua kita tahu timbalan presiden dia ada konflik yang cukup besar dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim sehingga mengheret masalah dalaman parti dia berjangkit sampai ke Pakatan Harapan. Itu saya bagi perspektif dulu. Apa yang berlaku adalah satu keadaan yang kita kata tidak bermula secara kosong, tetapi dia bermula melalui ada dia punya cerita di belakang itu. Nah, masa kita duduk berjalan elok, masa kita jadi kerajaan Mei 2018, kita bentuk kabinet, kita pun meletakkan apa asas-asas dasar baru kerajaan Pakatan Harapan. Tahun 2019 isu ini menjadi semakin orang kata membengkak. Masih lagi isu PM8 siapa, masih lagi isu DAP menguasai kerajaan, masih lagi isu PKR yang bertelagah sehingga mengheret menjejaskan Pakatan Harapan dan sebagainya. Dan untuk pengetahuan, 21 hari bulan itu sebenarnya adalah satu mesyuarat Majlis Presiden Pakatan Harapan. Untuk apa? Yang besar dan utamanya supaya benda ini semua diselesaikan, khususnya yang berkenaan dengan PM ke-8. Itu paling besar yang kita cuba nak putuskan, selesaikan secara kita kata konsensus dengan semua keempat parti, iaitu Bersatu, PKR, Amanah dan juga DAP. Dengan kata lain, kita nak tutup paku elok dan kita nak terus berjalan. 21 hari bulan, ada dua pihak yang duk tunggu. Satu pihak yang nak tunggu supaya 21 hari bulan itu kononnya mereka yang tuntut supaya Tun Mahathir letak jawatan akan bising dalam mesyuarat tersebut, dan dengan itu akan menimbulkan huru hara. Golongan kedua ialah mereka yang mencari jalan penyelesaian, iaitu melihat yang lebih utama bukan isu PM8 tapi nak jaga keseluruhan kerajaan Pakatan Harapan, dan di dalamnya akan dibincang secara apa kita panggil berobjektif macam mana nak selesai PM yang ke-8. Ini orang akan tanya kita, pasal apa kita nak kena bincang benda ini? Sebab package penerimaan Pakatan Harapan sebagai gabungan 4 parti itu adalah salah satunya itu, iaitu Tun, kalau menang Tun akan jadi PM, dan kemudian PM ke-8 adalah Datuk Seri Ibrahim. Maksudnya kita tak boleh sekat orang cakap benda itu sebab ia adalah sebahagian daripada package itu. Cuma yang kita nak elak ialah jangan heret rakyat sehingga benda ini menjadi masalah kepada Pakatan Harapan. Itu cerita dia. Tiba-tiba 21 bulan tak berlaku apa yang mereka nak. Kerana alhamdulillah Majlis Presiden telah membuat keputusan yang cukup bijak, iaitu seperti yang disebut oleh Tun Sri, dia akan letak jawatan lepas daripada APEC. Bila? Bulan 11. Bila lepas APEC? Seminggu kah? 1 hari kah? 2 hari kah? Kita tak bincang. Malah Datuk Seri Anwar Ibrahim berbesar jiwa dia dengan menyatakan kita ikut bila Tun berasa nak letak jawatan. Tak ada timbul kata tekan, kata kena letak, tak ada. Jadi bagi golongan yang nak memecahkan Pakatan Harapan, keputusan 21 hari bulan itu adalah anti climax kepada cita-cita mereka nak ambil kesempatan dalam isu ini. Lepas itulah 21 hari bulan tak jadi, maka Jumaat Sabtu tu kita dah dengar dah di sana adanya mesyuarat parti masing-masing yang
fraksi yang berpecah bersatu buat dia punya mesyuarat, PKR Azmin buat dia punya mesyuarat, dan mereka merancang untuk macam mana nak tarik ahli-ahli parlimen yang ramai ini dan secara terus menjejas kerajaan Pakatan Harapan. Hari Ahad semua orang tahu ya kisah Sheraton, langkah Sheraton di mana mereka berhimpun sampai malam tu mereka, petang tu mereka dah pergi istana, dan malam tu mereka berhimpun dengan mengharapkan Tun bersama dengan mereka. Itu cerita tuan-tuan. Itu dia punya kronologi yang ramai tak tahu. Tapi Tun tidak mahu bersekongkol kerana esoknya dalam mesyuarat bersatu berlaku di sana perdebatan yang panas antara Tan Sri Mahyudin dan juga Tun, iaitu antaranya Mahyudin, Tan Sri Mahyudin dan beberapa anggota bersatu yang lain. Mereka menegaskan nak keluar daripada Pakatan Harapan. Itulah cerita dia, tuan-tuan dan puan. Tetapi Tun Sri telah menetapkan bahawa beberapa perkara asas yang dia tak boleh terima. Pertama ialah Tun tidak boleh menerima UMNO diajak masuk unblock. Unblock ni makna dia masuk sebagai parti semua. Kedua, Tun tidak berhasrat untuk meninggalkan Pakatan Harapan. Dan yang ketiga, Tun hanya boleh menerima UMNO untuk masuk syarat secara individu dan bersih daripada masalah. Itu dia punya stand, itu yang pecah. Ketika itu berlakulah dengan jelas stand Mahyudin yang tidak sehaluan dengan Tun, dan pada hari Selasa, pada hari Isnin, kita semua dapat tahu bahawa Tun telah meletakkan jawatan sebagai 24 hari bulan, Tun telah meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri. Maka sampai kepada satu kitaran yang lebih hebat, ketika itu jatuh semua kabinet-kabinet dibatalkan, dan kemudian berlakulah apa yang berlaku apabila kemudiannya istana minta supaya apakah Pakatan Harapan masih ada lagi numbers untuk terus memerintah. Dan dari situ kita pun tahu ada dua kali yang dibuat keputusan oleh istana. Satu, pada orang pertama, istana telah buat keputusan untuk berjumpa dengan ketua-ketua parti dan menyatakan siapa calon Perdana Menteri mereka. Dan yang kedua itu ialah pertemuan dengan ketua-ketua parti. Tapi akhirnya kita semua tahu pada hari Jumaat lebih kurang 4:30 petang, istana telah mengisytiharkan Tan Sri Mahyudin Yassin sebagai Perdana Menteri yang ke-8. Nah, habis daripada itu sudah tentulah rakyat jadi bingung. Perkara itu berlaku cukup cepat, saudara Hairul Nizam. 21 hari bulan, 24 letak jawatan, 25, 26, 27, kemudian Jumaat tu isytihar Perdana Menteri yang baru, hari Sabtu pagi angkat sumpah. Benda itu berlaku terlalu pantas. Nah, soalan dia sekarang, saya memberikan perspektif itu supaya kita tahu apa sebenarnya yang berlaku. Soalannya sekarang ialah, tuan-tuan, saudara dan saudari sekalian, daripada perspektif yang berlaku ini, kita boleh buat beberapa rumusan. Pertama, kerajaan yang terbentuk hari ini dan kabinet yang terbentuk adalah kerajaan dan kabinet yang kita namakan sebagai kerajaan pintu belakang. Kenapa kita namakan dia pintu belakang? Sebab berlaku semua ini adalah semasa kita berada dalam kerajaan. Pengkhianatan yang berlaku melalui rundingan-rundingan di belakang pintu ini membuat satu konspirasi untuk akhirnya apa? Menjatuhkan kerajaan Pakatan Harapan. Itu pengkhianatannya. Ini pengkhianatan yang tak boleh diterima oleh rakyat, kerana dalam proses itu, tuan-tuan dan puan-puan, mereka telah merampas mandat rakyat yang telah diberikan kepada Pakatan Harapan. Bila mandat itu tidak dihormati, maka terbentuknya kerajaan hari ini adalah kerajaan yang tidak mendapat mandat rakyat.
Dan kita dapat perhati hari ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, para penonton sekalian, bahawa apabila sebuah kerajaan terbentuk bukan dengan mandat, maka orang yang membentuk kerajaan hari ini tidak membawa apa-apa manifesto, tidak membawa apa-apa visi, tidak apa-apa misi, melainkan mereka dihimpunkan atas kepentingan pribadi daripada parti masing-masing untuk mengambil kesempatan dengan alasan kerajaan Pakatan Harapan ini dikuasai oleh China dan DAP, dan mereka pun dengan satu rumusan yang mudah telah membuat langkah-langkah pengkhianatan ini sehingga menjejaskan mandat rakyat yang telah diberikan kepada Pakatan Harapan. Inilah situasi yang kita berada sekarang ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Maka kami sudah tentu dalam banyak keadaan menyatakan bahawa kita mesti kembali balik kepada asal, iaitu mandat rakyat. Dan kita pun tahu kalau isunya DAP, tadi faktor kedua saya kata DAP, ya, kalau isunya DAP, kita tengok dalam pembentukan Kabinet Pakatan Harapan, walaupun DAP punya kursi yang besar, DAP punya kursi pembentukan kabinet itu kerana nak bagi habuan kepada parti-parti. Kalau kita tengok 6 anggota kabinet DAP, 6 PKR, 6 bersatu yang hanya ada 13, dan amanah yang ada 11 mendapat 5 menteri. Kenapa? Kerana kita tak bergaduh atas siapa dapat apa, sebab dari awal kita masuk ialah dengan mandat rakyat dan kita berpegang dengan mandat itu. Tapi yang berlaku kepada mereka hari ini, kerajaan pintu belakang, atau ada orang sebut gomen pintu belakang, mereka adalah merupakan orang-orang yang terdesak atas kepentingan apa? Rakyat? Tak. Azmin kepentingan dia kerana dia bergaduh dengan Datuk Seri Anwar, maka dia himpun orang yang duduk bawah dia. Mahyudin Yassin berbeza pandangan dengan Tun, yang mana perbezaan pandangan itu sangat besar, tetapi oleh kerana tak setuju, maka dia pun bertindak secara bersendiri. UMNO, parti yang dengan kehendak dan mandat rakyat, tolak mereka. Hari ini masuk balik dalam kerajaan dengan undangan daripada Mahyudin Yassin. Undangnya macam PAS lagi lah. Dia nak masuk atas apa? Dia nak buat Islam. Dia masuk pasal apa? Oh, sebab dia nak buat supaya Islam terbela. Tapi akhirnya menteri yang diletak itu tak nak kena mengenal dengan Islam. Jaga alam sekitar, menteri komoditi dan perdagangan. Kalau ada paling rapat pun menteri undang-undang. Tapi menteri agama tidak diletak dan diberi kepercayaan kepada PAS. Kalau Mahyudin pun tak percaya PAS boleh bawa agama, macam mana kita nak percaya PAS boleh bawa agama? Bermakna ini adalah gabungan dan perhimpunan orang-orang yang terdesak, bukan satu pembentukan kerajaan yang benar-benar berlandaskan demokrasi, yang benar-benar berlandaskan mandat rakyat, yang benar-benar berlandaskan kepada apa yang mereka nak penuhi sebagai janji mereka apabila diberikan sebuah kerajaan. Jadi itulah peristiwa yang berlaku sepanjang 21 hari bulan sebagai mercu tanda, tapi sebenarnya benda itu sudah berlarutan sebelum daripada ini. Dan sekali lagi saya ulangi kepada semua para pendengar bahawa kita perlu kembali kepada asas, iaitu kerajaan perlu kembali kepada rakyat, bukan kerajaan yang dibentuk oleh golongan-golongan yang terdesak kerana kepentingan pribadi, lalu meletakkan pertaruhan yang tinggi dan rakyat yang menjadi mangsanya. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Seri di atas penjelasan apa yang berlaku mulai pada 21 hari bulan mesyuarat Majlis Presiden sehinggalah Tan Sri Muhyiddin Yassin mengangkat sumpah pada 1 Mac yang lalu, dan penjelasan jelas yang telah disampaikan oleh Yang Berhormat Datuk Seri sendiri tentang apakah yang berlaku, senario yang berlaku yang sebenarnya sehingga jatuhnya kerajaan Pakatan Harapan sehingga diambil alih oleh Perikatan Nasional. Baik, untuk soalan yang kedua saya nak serah pada Ustaz Zulkarnain Abidin, iaitu sejarah perangan kuasa ini ataupun rampasan kuasa ini pernah berlaku di Terengganu pada 1961.
pernah juga berlaku di negeri Perak pada tahun 2008 yang lalu, dan ada yang menyatakan bahawa ini merupakan rampasan kuasa dan kerajaan yang mengambil alih itu ialah merupakan kerajaan haram. Ini yang pernah disebut oleh parti yang sebelum ini sebut bahawa tindakan itu adalah satu tindakan yang haram, dan mereka sekarang ini mereka yang melaksanakan gerak kerja itu mengambil alih kerajaan Pakatan Harapan. Jadi saya minta Ustaz untuk ulas sikit. Adakah kerajaan sekarang ini, Pakatan Nasional ini adalah kerajaan haram? Sila Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Secara Khairun Nizam selaku pada malam ini, Datuk Seri Dr. Mutahid Yusof, Ahli Parlimen Parit Buntar, juga Naib Presiden Parti Amanah Negara, tuan-tuan dan puan-puan serta pengikut siaran FB pada malam ini. Dr. Mujahid sebut saya ni masih timbalan YDP Yadim. Malam ni cuma saya nak bagi tahu aja, saya tak bercakap atas kapasiti itulah. Yang cakap platform. Saya bercakap atas kapasiti sebagai salah seorang ahli jawatankuasa pimpinan Amanah Nasional, iaitu pengarah Haiwal Syariah atas kapasiti itu. Takkanlah 24 jam ada bercakap atas kapasiti yang berbeza, insyaAllah. Kalau tuan-tuan teringat, nak tahan sampai bila TYDP Yadim ni? Terpulang kat menteri. Kalau menteri kata entah kena berundok, tak apalah, kita berundok lah. Sebab yang lantik pun menteri juga. Tak apalah, itu cerita lain lah, teruskan. Cuma berkaitan dengan istilah-istilah agama yang sering digunakan oleh PAS. Misalnya apabila jatuh kerajaan Perak Pakatan Rakyat pada Februari 2009 kan, tsunami politik 2008, Mac 2008, Februari 2009 jatuh dengan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri Perak Pakatan Rakyat yang melompat. Asalnya 31-28, tapi melompat, akhirnya jatuhlah kerajaan Pakatan Rakyat Perak pada tahun 2009. Ialah pada ketika itu PAS, parti yang mendakwa bahawa dia adalah parti yang berdasarkan Islam apa semua sekali, dia menghukum apa yang berlaku di Perak sebagai haram. Cuma saya ialah kita ni orang Islam, kita terikat dengan wajib, sunat, haram, halal, kita terikat dengan perkara-perkara itu semua. Tapi kita tidak boleh bermudah-mudah untuk menggunakan istilah-istilah agama yang mempunyai nilai-nilai serta kriteria-kriteria tertentu dengan semudah-mudahnya. Sebab sebagai orang Islam kita kena ingat satu hal, iaitu urusan untuk mengharam ataupun menghalalkan sesuatu ini adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Tapi tak apalah, PAS kata waktu itu haram sebab kerajaan Pakatan Rakyat di Perak jatuh. Situasinya sama, rampasan kuasa, istilahnya ialah rampasan kuasa, berlaku secara tidak bermoral. Tuan-tuan tengok sampai angkat speaker apa semua sekali kan. Dan PAS waktu itu, pemimpin BIMPAS Perak misalnya waktu itu berikhtiar bersungguh-sungguh untuk mempertahankan kerajaan Pakatan Rakyat Perak tu, sampai ada yang sanggup, apa tu ingat tak? Sanggup apa? Baring depan kereta kan, nak halang laluan apa semua sekali untuk pastikan kerajaan Pakatan Rakyat ketika itu kekal, yang PAS terlibat. Tapi
apabila berlaku peristiwa yang berlaku kepada Pakatan Harapan pada hari ini, dan PAS terlibat bukan secara CP-CP tapi terlibat secara langsung, berkompromi dengan kumpulan yang mereka pernah istilahkan dulu sebagai apa, sebagai menolak Islam, mengenepikan hudud, bekerjasama dengan golongan kafir. Itu istilah-istilah yang PAS gunakan sebelum itu. Hari ini mereka berkompromi dan akhirnya jatuhlah Kerajaan Pakatan Rakyat, Pakatan Harapan, minta maaf. Jadi kalaulah kita nak gunakan alasan yang sama, PAS kata Kerajaan Pakatan Rakyat jatuh, hukumnya haram. Pihak yang menjatuhkan Kerajaan Pakatan Rakyat haram kerana berlaku secara tidak beretika. Maka kalau kita nak gunakan hujah yang sama, tentulah hari ini PAS yang terlibat secara langsung, kita boleh kata kita gunakan hujah PAS. Kita gunakan hujah PAS. Maka keterlibatan PAS untuk menjatuhkan Kerajaan Pakatan Harapan juga adalah haram. Kalau kita gunakan alasan ataupun illah yang sama seperti yang digunakan oleh PAS ketika Pakatan Rakyat jatuh. Tapi ialah saya ingat kita ni kita belajar untuk berdisiplin dengan istilah-istilah seperti itu. Sebab tuan-tuan sekalian, bukan mudah untuk kita kata sesuatu dengan istilah haram kecuali kita mempunyai fakta-fakta, data-data yang mencukupi. Tetapi kalau kita nak gunakan juga dengan situasi yang sama yang pernah digunakan, maka kita boleh kata bahawa PAS telah melakukan sesuatu dari sudut agamanya haram kerana menjatuhkan sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara sah, kerajaan yang diberi mandat oleh rakyat secara sah melalui peraturan yang sah, iaitu pilihan raya umum. Dan mandat rakyat itu dikhianati, dan pihak yang terlibat mengkhianati mandat berkenaan adalah PAS. Sepatutnya mereka tidak terlibat. Mereka mesti mempertahankan mandat yang diberikan oleh rakyat. Tapi mereka terlibat mengkhianati mandat itu sehingga kerajaan yang dipilih oleh rakyat tumbang dan hari ini naik semula. Mereka yang ditentang oleh PAS suatu ketika dulu. Kan kalau tuan-tuan tengok kan, tuan-tuan boleh dengar suara. Kalau tuan-tuan tengok, apa dia hujah yang PAS guna untuk lawan UMNO masa pilihan raya 2000, pilihan raya terbaru 2018? Apa hujah yang PAS guna? UMNO tolak Islam, UMNO tidak memberi peluang kepada hudud, UMNO apa lagi? Hujah-hujah yang PAS guna adalah hujah-hujah agama. Mereka mencari simpati rakyat untuk mengundi mereka dalam pilihan raya umum yang ke-14 dulu menggunakan hujah-hujah agama terhadap UMNO. Dan hujah-hujah agama yang mereka guna terhadap UMNO ni bukan baru, dia guna semenjak lama, tuan-tuan pun tahu kan. Sampai kita yang keluar ni Dr. Mujahid kena macam-macam, halal darah tanam di jirat kita ni, dia salam pun tak mau. Bukan pasal COVID, pasal keluar PAS. Bagi salam pun tak jawab. Itu berlaku di Perak, lagi dahsyat berlaku di Perlis, berlaku perkara yang sama. Itu tanggapan kita, tanggapan mereka terhadap kita, kerana dianggap kita ni tidak bersama-sama dengan mereka yang kononnya berjuang agama. Dan hujah itu juga mereka guna sebelum itu kepada UMNO. Mereka lawan UMNO kerana UMNO tolak agama, tidak berjuang agama. Tapi hari ini apa yang berlaku? Mereka, ini mungkin istilah yang
yang geli kot kita nak sebut. Mereka jilat kembali ludah-ludah mereka yang pernah mereka kata kepada UMNO dulu ni. Jilat kembali, dah hari ni mereka julang UMNO. Mereka julang pemimpin-pemimpin UMNO. Padahal pemimpin UMNO itulah yang suatu ketika dulu mereka kutukkan. Sekarang mereka julang seolah-olah pemimpin-pemimpin UMNO bersih, suci, apa semua sekali. Maknanya kalau saya nak gambarkan keterlibatan PAS dengan perkara yang kita gunakan balik istilah yang mereka guna tu, maknanya mereka menjatuhkan sebuah kerajaan yang dipilih oleh rakyat secara sah. Mereka mengkhianati mandat rakyat. Mereka gulingkan kerajaan yang dipilih oleh rakyat. Kalau kita guna balik istilah yang mereka guna dalam peristiwa di Perak dulu, maka kita boleh kata bahawa tindakan PAS terlibat dengan peristiwa itu adalah haram dari sudut agama. Saya rasa PAS perlu melihat kembalilah perkara ini, dan mereka kena nampak bahawa mereka sebenarnya telah tergelincir jauh daripada landasan yang pernah mereka lalui sebelum ini, dan mereka ajak rakyat untuk berada di atas landasan berkenaan. Tapi apabila rakyat berada di atas landasan itu, lawan kleptokrasi, lawan perasuah, rakyat berada di atas landasan berkenaan, mereka pula yang menyeleweng daripada landasan tersebut. Nampak bahawa PAS menjadi parti yang tidak konsisten. Ialah pengarah syariah amanah, nampaklah tak konsisten, tidak berprinsip dalam perjuangan. Sedangkan Tuhan sebut dalam Quran jelas, wala takun lil khainina khasima. Sebab tu kita tidak bersetuju dengan tindakan PAS. Sebab Tuhan kata wala takun lil khainina khasima, jangan kamu menjadi pembela kepada orang-orang yang khianat. PAS mengkhianati mandat rakyat. Ialah kita tak sebut nama kan, individu-individu yang terlibat seperti yang Datuk Seri Dr. Mujahid sebut tadi, yang terlibat dalam proses menggulingkan kerajaan yang ada, itu adalah individu-individu yang kita sebut sebagai pengkhianat. Mengapa tiba-tiba PAS tampil bersama-sama dengan kumpulan pengkhianat ini, sedangkan Quran sebut jangan kamu menjadi pembela kepada pengkhianat? Dan mereka khianat, bukan khianat kepada seorang individu, tapi mereka khianat kepada majoriti rakyat Malaysia yang Muslim, yang bukan Muslim, lelaki, perempuan, pengundi-pengundi yang bersepakat secara majoriti untuk menumbangkan kleptokrat UMNO nasional. Tiba-tiba bila UMNO BN tumbang, mereka kembali yang naik. Mereka naikkan balik. Rakyat tolak, mereka naikkan. Ini ada lagikah pengkhianatan yang lebih besar daripada ini? Saya fikir tidak ada satu pengkhianatan yang lebih besar daripada pengkhianatan yang dibuat oleh pemimpin PAS dengan menyokong pengkhianat ini untuk mengkhianati mandat rakyat. Kita rasa rakyat Malaysia perlu melihat perspektif itu apabila mereka berdepan dengan pengkhianatan yang dilakukan oleh PAS. Dan kalau nak gunakan istilah haram, saya setuju dengan saudara, memang haram sebab mereka mengkhianati mandat yang bukan seorang, bukan dua orang, tapi jutaan pengundi Pakatan Harapan yang mahukan negara ini melangkah ke depan, bebas rasuah, negara yang harmoni. Kita bawa gagasan rahmatan lil alamin untuk membina sebuah negara yang aman. Fokus kita ialah membina negara yang aman, membina negara yang harmoni, yang bebas resis, bebas melampau, bebas ekstrim. Kita nak hidup dalam suasana yang harmoni tanpa mengambil kira status dan kedudukan. Tiba-tiba dalam keadaan kita sedang kerajaan Pakatan Harapan gigih melakukan perubahan-perubahan untuk kebaikan rakyat, tiba-tiba mereka menyertai gerombolan pengkhianat dan menjatuhkan kerajaan yang dibina oleh rakyat ini. Sebab itu pengkhianatan yang sangat besar yang
saya harap yang kita harap sejarah merakamkan pengkhianatan ini sebagai suatu bukti kepada generasi akan datang bahawa janganlah buat pengkhianatan besar seperti yang dibuat oleh PAS pada ketika ini. Wallahu ta'ala a'lam. Terima kasih kepada Ustaz Zulkarnain Abidin yang telah memberikan nerangan tersebut. Dan kita teruskan sebab kita telah pun hampir 40 minit bersiaran sebenarnya. Dalam 2 soalan tu dah 40 minit. Penerangan-penerangan ini saya agak selepas ini kita punya panel dapat pendekkan tapi padat sedikit supaya masa kita tidak terlebih daripada apa yang kita telah tetapkan sebelum ini. Baik, sebelum ini yang Muhammad Datuk Seri ada sebut tentang apa yang berlaku dalam PA sebelum ini. Ada beberapa permasalahan yang berlaku, khususnya dalam parti komponen yang berlaku masalah di dalam parti mereka itu. Dan adakah kerajaan Pakatan Harapan itu juga bermasalah dalam melaksanakan urus tadbir kerajaan sepanjang 22 bulan. Yang Berhormat Datuk Seri sendiri juga telah diamanahkan sebagai menteri di Jabatan Perdana Menteri yang menjaga hal agama. Dan apakah perkara-perkara yang Datuk Seri buat untuk menaikkan imej agama itu sendiri yang mungkin orang ramai tak tahu? Ramai yang kata sebelum ini Datuk Seri tak jaga agama dengan betul, menyokong usaha-usaha yang tak betul, tak tegur golongan-golongan LGBT dengan betul, tidak menjaga agama dengan baik. Itu yang menjadi siulan dalam netizen yang sebelum ini menyatakan bahawa yang Menteri Agama tak jaga agama. Adakah urus takbir kerajaan itu juga yang menjadi penyebab kejatuhan ataupun ada sebab lain? Dan sebelum tadi Datuk Seri sebut sebab lainnya adalah apa yang berlaku di dalam konflik yang berlaku di dalam komponen-komponen parti dan Pakatan Harapan. Tapi adakah urus takbir kerajaan juga hadapi masalah? Khususnya kementerian yang Datuk sendiri yang uruskan itu. Sila. Soalan dia pun panjang, macam mana saya nak jawab ringkas dan padat. Terima kasih kepada Saudara Hairul Nizam. Saya bila jadi benda ni semua, saya balik rumah duk fikir, tak boleh nak orang muda kata nak brain lagi ni. Kerajaan yang selalunya ditumbangkan ialah kerajaan itu kerajaan yang rasuah dan gagal. Selalunya begitulah. Pusinglah dunia sejarah mana negara itu mereka rakyat akan tolak kerana rasuah dan gagal menjaga kepentingan negara sebagainya. Maka bila orang tengok ini berlaku, mereka akan buat satu perubahan. Tapi bila saya balik berlaku rampas kuasa ini, saya tertanya, kami ini dirampas melalui kita terima kerajaan melalui mandat rakyat, kami ini rasuah kan? Tahu, saya ada fikir balik, kami ini sebab rasuah kan? Sedangkan saya faham rakyat bagi undi kat kami sebab nak lawan rasuah. Jadi kami hadir untuk melawan rasuah dengan meletakkan dasar-dasar kerajaan yang telus, transparan, bertanggungjawab, dan kita dah keluarkan pun satu plan negara anti rasuah. Dan kita dah tangkap orang yang dibawa ke muka pengadilan. Orang MDB, macam mana Presiden UMNO dengan dia punya kes pecah amanah sampai 40 kes pecah Wan MDB daripada Perdana Menteri dulu, ya, Najib Tun Razak. Rakyat bagi kita suara ke situ supaya kita ambil mereka untuk kebawa ke muka pengadilan. Tapi hari ini saya tanya balik, kami ini digulingkan dengan cara pintu belakang ni kerana apa? Adakah kerana kita rasuah? Kita nak
meletak asas supaya negara ini bebas rasuah. Jadi rakyat kena faham, mana dalam negara sebuah pemerintah yang letak asas untuk lawan rasuah ditumbangkan, dan dia ditumbangkan bukan oleh rakyat, dia ditumbangkan oleh tadi pengkhianat-pengkhianat yang seronoknya. Yang tuan kata tak boleh terima UMNO masuk secara pukal, en bloc. Masuk pukal sebab apa? Rakyat tolak UMNO pasal apa? Rasuah. Kerana presiden dia nombor satu yang dibawa dalam isu 40 bilion penyelewengan dana 1MDB. Zahid pecah amanah dengan jawatan yang ada dengan menggunakan berbagai kepentingan kedudukan. Rakyat tolak itu. Hari ini ada orang yang khianat di kalangan Pakatan Harapan bersekongkol balik dengan mereka yang ditolak oleh rakyat. Jadi saya tak boleh nak fikir bila nak jawab buat kata awak kami ni ada masalah ke, yang tadi dia ceritakan urus takbir kami ni ada masalah ke sampai orang tolak sampai tahap bersekongkol dengan orang jahat untuk jatuhkan kami. Jawapannya tidaklah. Kedatangan kami adalah untuk meletakkan asas urus tadbir yang telus bertanggungjawab. Sebab itu awal-awal kita menang, awal-awal kita naik apa? Semua isi harta. Semua isi harta. Tak pernah berlaku dalam sejarah satu dasar yang dibuat oleh kerajaan, iaitu isytiharkan harta di kalangan menteri-menteri dan di kalangan ahli parlimen. Yang tolak isytihar harta ni siapa? PAS dengan UMNO. Kita isytihar harta. Itu satu. Yang kedua, kita menyatakan usaha-usaha reformasi kita ialah kita meletakkan menangkap atau membawa ke muka pengadilan pemimpin-pemimpin yang rasuah, dan dengan itu kita juga memperkenalkan satu plan blueprint anti rasuah 2025, dan kerana itu indeks persepsi rasuah kita telah melonjak 10 tangga ke atas kerana melihat kesungguhan kerajaan untuk melawan rasuah. Mana isu urus tadbir tak timbul lah, urus tadbir tak elok tak timbul lah, mana kita berada pada track yang betul. Tabung haji, sebagai menteri yang bertanggungjawab untuk jaga tabung haji, kita committed untuk nak selamatkan tabung haji yang kerugian. Waktu saya buat satu penelitian melalui siasatan bebas oleh PricewaterhouseCoopers, kerugian itu merakamkan 4.1 bilion, iaitu defisit aset yang ada kepada tabung haji. Ini menggambarkan keadaan tidak baik. Bila 2018 saya ambil alih, waktu saya ambil alih 2018 bulan Jun itu, sampai hujung tahun tu bukan dah 4.1 bilion, dia dah jadi 10 bilion. Ini legasi yang kita warisi daripada UMNO dan Barisan Nasional yang hari ini mereka ada dalam kerajaan hari ini, bergabung dengan pengkhianat-pengkhianat. Apakah kita tengok itu, kita pun kerana tak bela Islam, kerana kita ni tak jaga Islam, kita kata tabung haji tutup pasal rugi? Ada. Kita cari kaedah pemulihan. Kerajaan suntik melalui pemindahan aset yang sakit. Ada 29 aset yang sakit. Nilai dia lebih kurang nilai semasa 10 bilion, 9.9 bilion. Tetapi kerajaan nilai pemindahan aset itu dengan tambahan ataupun ambil asal punya harga, iaitu 20 bilion. Maknanya itu usaha kita untuk selamatkan tabung haji. Dengan itu kita boleh terbitkan sukuk yang membawa keuntungan 850 juta. Dan dengan itu kita dah buang syarikat-syarikat yang sakit ni, kita buang.
kita buang kat mana? Kita buang dekat kerajaan juga, iaitu syarikat ya bertujuan khas ataupun special purpose vehicle yang digunakan untuk apa? Memulihkan aset-aset ini semua. Mana urus tadbir kita dalam menyelamatkan institusi terbesar umat Islam yang melibatkan 9 juta pendeposit. Setengah daripada orang Islam adalah pendeposit kepada tabung haji. Nilai yang ada dalam 9 juta itu 70 bilion. Siapa yang selamatkan kalau bukan kerajaan Pakatan? Yang pelingkupnya siapa? Sebelumnya UMNO dan Barisan Nasional. Jadi tang mana yang kita tak jaga Islam? Baik, mereka kata kerajaan Pakatan Harapan tak jaga Melayu, tak jaga Islam. Saya tanya dengan jujur, semasa kerajaan Barisan Nasional yang kata jaga Melayu, jaga Islam, ya? Cuba tanya mereka yang menyelewengkan dana kerajaan, adakah terdiri daripada orang Cina? Orang Melayu. 1MDB orang Melayu. Zahid Hamidi kes sampai 47 kes pecah mana? Orang Melayu. Pengurusi tabung haji dulu dah ada kes, kita dah buat pelaporan, duk tunggu saja AG untuk masukkan. Orang Melayu. Jadi kalau mereka mendakwa dulu mereka sebagai kerajaan, mereka jaga orang Melayu, di mana realitinya, di mana? Marah tu siapa saya? Orang Melayu. Tetapi penyelewengan yang berlaku di dalam Mara itu dibuat oleh siapa? Orang Melayu. Jadi jangan duk bagi tahu dekat orang ramai kita nak tumbang kerajaan Pakatan Harapan kerana nak bela Melayu, kerana kamu Melayu lah yang rosak orang tolak kamu ganti Pakatan Harapan. Kenapa kita nak tipu orang dengan satu hujah yang bodoh ini? Tuan-tuan dan puan-puan, dia kata kerajaan Pakatan Harapan ni sebab ada DAP. Setakat yang kita pegang 22 bulan, mana ada kes dalam kerajaan kita yang rasuh? Tidak ada. Kita telus isytihar harta kita. Keputusan-keputusan tidak ada keputusan politik. Saya sendiri sebagai menteri tak campur tangan. Tabung haji dari segi pentadbiran profesionalnya, saya hanya campur tangan dalam konteks dasar untuk menyelamatkan tabung haji. Pengurusi Majlis Agama Islam Wilayah Persekutuan, dulu yang jadi chairmannya, pengurusinya adalah menteri. Saya tidak memegangnya karena saya nak memastikan dia bebas. Maknanya saya melihat ruginya orang Melayu, kalau kita bercakap bab Melayu, ruginya orang Melayu apabila mereka dibokkan dengan satu kita panggil hantu-hantu DAP ni yang tak wujud. Dah macam kita lah, lalu kat pokok, tengok pokok besar, malam pula tu sunyi, kita tengok pokok tu kita kata hantu, maka kita pun nak lalu tumpang, Datuk apa ni, Datuk cucu nak lalu depan. Sebab apa? Kita dah tanam dalam kepala kita hantu-hantu yang tidak wujud. Wahai dia pokok bodoh, pokok tu bernyawa lah, dia boleh gelak apalah, bodoh punya manusia ni. Begitulah tuan-tuan, DAP ni hantu-hantu yang tak wujud, tapi dibuat-buat wujud. Akhirnya hantu-hantu yang dibuat wujud oleh mereka ini, ya, kerana apa? Mereka tak tahu yang mewujudkan hantu-hantu itu sebenarnya hantu sebenar. Jadi bila mereka kembali kepada hantu-hantu ini, maka kita bawa negara ini balik ke belakang. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, tadbir urus semasa kita tidak timbul sebab kita diberi mandat oleh rakyat untuk kita membina yang satu teras asas kepada kerajaan yang tadbir urusnya itu bertanggungjawab, ya, dan tata kelola kewangannya itu tata kelola kewangan yang telus. Yang kedua, Islam. Kita komit untuk jaga tentang kewujudan Islam sebagai raison d'être atau teras asas yang tanpanya tidak wujud negara ini, dan ianya termaktub dalam perjanjian, termaktub dalam perlembagaan, dan kita jaga. Cuma soalnya sekarang ini, masalahnya khususnya pas tadi Ustaz, asal orang lain pegang tak jaga Islam. Itu masalah. Asal orang lain pegang tak jaga Islam, dia pegang, barulah Islam itu terbela.
Siapa bagi dia lesen kata hanya dia saja yang jaga Islam? Nah, inilah kerosakan yang ditanam dalam kepala orang ramai, hantu-hantu yang tidak wujud ini. Akhirnya kita berada dalam keadaan yang cukup menyedihkan, dan kami bercadang untuk jelaskan kepada orang ramai tentang apa usaha yang kita buat untuk selamatkan negara ini pada hari ini. Dan pastinya kerajaan yang wujud hari ini dengan nama sebagai Perikatan Nasional, hari itu Pakatan, hari ini Perikatan, adalah dulu Muafakat Nasional, adalah sebuah kerajaan yang tak ada visi nak bina negara, tak ada manifesto untuk nak bawa negara ini ke depan. Yang ada hanyalah kelompok-kelompok yang bergabung atas kepentingan sendiri. Hari ini DAP tak ada, yang ada semua Melayu. Selesai tak masalah? Tak usah kata masalah negara, masalah nak membentuk kabinet pun tak selesai tanpa DAP tu. Jadi katalah kerana puncanya DAP, bila DAP tak ada, selesailah masalah Melayu kan? Tak selesai juga. Mula dah kata kami patut dapat banyak ni, mula dah kata kami patut dapat ni, patut hampa bagi kat kami yang ni. Itu Melayu sama Melayu bergaduh, bukan Melayu dengan Cina bergaduh. Sebab itu saya kata hantu-hantu yang dicipta ini tak wujud. Yang wujud ialah apa? Hantu-hantu sebenarnya hari ini yang merosakkan negara hanya kerana kepentingan kelompok masing-masing. So jawapannya tepat, padat dan ringkas. Tidak ada masalah pentadbiran dan urus tadbir. Tidak ada masalah kita tak jaga dan tak bela Islam dan Melayu. Terima kasih kepada Yang Mohd Datuk Seri di atas jawapan tadi. Kita terus balik pada Ustaz Zul yang merupakan orang yang terlibat banyak sebagai orang yang nombor 2 di dalam Yadim tu sendiri dalam tempoh 22 bulan tu. Dan tempoh 22 bulan tu adakah benar-benar PH tidak menjaga agama? Adakah tidak menjaga agama? Dan seperti yang mana sebelum ini PAS mengatakan bahawa Islam itu terancam. Benarkah Islam itu terancam apabila PH memerintah? Silakan Ustaz. Tuan-tuan sekalian, saya banyak terlibat dengan program-program di peringkat bawah dengan masyarakat. Memang hak itulah benda yang orang duk tanya, Islam terancam. Antara benda yang menjadi perkara yang dinilai sebagai Islam terancam ni ialah, tuan-tuan ingat masa berlakunya penghinaan kepada Nabi, kan orang duk hina Nabi apa semua tu kan. Itulah antara benda yang dikatakan sebagai Islam terancam zaman PH. Saya ingat ada jawapan dalam Hansard Parlimen mengenai tindakan-tindakan yang telah diambil ke atas golongan hak hina Nabi ni. Dan Yang Berhormat Datuk Seri menubuhkan satu unit yang namanya Unit Pemantauan Hina Islam dengan kerjasama antara JAKIM dengan Jabatan Agama Islam Negeri-Negeri, dan menerima aduan-aduan mengenai penghinaan kepada Nabi melalui WhatsApp. Saya ingat berbelah-belah ribu aduan yang diterima kononnya hina Islam dalam tempoh sebulan pada peringkat awal penubuhannya. Selepas ditapis yang 15,000 tu tinggal berapa? 55 kes kot yang dipanjangkan kepada SKMM untuk diambil tindakan kerana hina Nabi melalui WhatsApp, melalui FB dan sebagainya, buat video dan sebagainya lagi. Undang-undang dah ada. Kalau orang bukan Islam, dia boleh diambil tindakan di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Kalau dia bukan Islam. Kalau dia Islam, dia hina agama, hina Nabi, boleh diambil di bawah kesalahan dan syariah negeri-negeri. Semua negeri ada. Jadi tak timbul Islam dibiarkan, Nabi dibiarkan untuk dihina sebab undang-undang memang dah ada. Dan saya baca Hansard Parlimen, Datuk Seri sebut mengenai usaha untuk meningkatkan hukuman ke atas mereka yang menghina Islam di bawah kanun keseksaan. Ada cadangan itu. Maknanya tuhmahan bahawa PH tak membela Islam tak betul. Dan golongan hina Nabi ni, seingat saya sudah 7 orang yang didakwa di mahkamah. Dan selepas itu ada lagi 4 orang yang ditangkap. Campur semua kali itu 11 orang ditangkap
dan didakwa di mahkamah kerana kesalahan menghina Nabi dan juga menghina Islam di bawah Akta Komunikasi dan Multimedia. Jadi persepsi nak diwujudkan saja, sebab mereka tak ada modal nak kata pemimpin PH rasuah, tak ada rasuah. Nak kata pemimpin PH guna kuasa untuk kepentingan, tak ada guna. Jadi nak guna apa? Konon-kononnya mereka ni pejuang agama, akhirnya gunalah model-model agama untuk kata orang lain sebagai hina Islam ataupun membiarkan Islam, untuk membentuk persepsi rakyat bahawa Kerajaan Pakatan Harapan tidak memberikan perhatian kepada Islam. Jadi kita nak tengoklah setakat mana Islam nak buat. Lepas ni kerajaan perikatan ni, kita nak tengok dia nak buat Islam tak kat mana. Selepas dia tuduh kita tak buat, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Baik, terima kasih kepada Ustaz. Terus sekali lagi dengan kita minta kepada Yang Berhormat Datuk Seri untuk apabila Perikatan Nasional ini berjaya menjadi kerajaan pintu belakang, ya, apakah langkah seterusnya Pakatan Harapan khususnya daripada Parti Amanah sendiri untuk meneruskan usaha mengembalikan mandat rakyat ini, dan apakah usaha-usaha yang dibuat oleh PH untuk menghadapi situasi sekarang ini? Sila Datuk Seri. Terima kasih. Yang ini saya boleh buat rumusan sekali lah semua, ya. Saya ulang balik dan saya akan ulang di mana-mana. Sebuah kerajaan dari pintu belakang yang tidak mendapat mandat rakyat tidak mungkin stabil dan kekal. Apatah lagi jikalau kabinet yang menjalankan tugasan harian kerajaan tidak terbentuk atas satu wawasan dan visi yang jelas. Kerana saya ulang, mereka dibentuk atas kepentingan dan jawatan kabinet itu diagih atas keperluan itu saja. Jadi bayangkan bagaimana mereka nak berjalan, bagaimana mereka nak selesai isu COVID-19 hari ini yang menjadi epidemik dunia. Bagaimana mereka nak selesaikan. Baru ni kita seronok, oh harga minyak depa naik dua hari harga minyak turun. Wahai harga minyak dunia turun, kita lengkok. Nampaklah? Masa kita buat budget 2020, kita pendapatan negara daripada petrol atau pendapatan negara daripada minyak ni, minyak mentah ni, kita letak pada waktu tu harga minyak 70 hingga 100 US. Kita letak $50. Pasal kalau jadi apa-apa, kita masih ada dalam apa kita kata gap yang kita masih boleh urus lagi. Tapi hari ini harga minyak satu barrel ialah 30. Okay. Maknanya apa? Pendapatan kita sudah terjejas. Bagaimana kita nak beli barang dengan pendapatan yang sudah terjejas? Yang kita buat waktu itu 50, tapi hari ini 30. Waktu itu kita buat tak ada COVID-19 lagi. Sekarang dengan COVID-19, pengangkutan lumpuh. Bila pengangkutan lumpuh, permintaan harga minyak turun, maka minyak harga turun. Malaysia terjejas dengan kita, pendapatan kita ialah daripada minyak. Macam mana nak selesai ni? Kalau kabinet itu tidak terbentuk atas satu kejelasan, tapi mereka duk berbalah, aku patut dapat lebih, aku patut dapat sikit, sedangkan negara berada dalam keadaan yang cukup kawan. Yang ketiga, negara kita ini terbina di atas sebuah masyarakat yang majmuk, berbagai kaum, berbagai bangsa, dan kita terima itu sejak dari asas negara ini terbentuk sampailah hari ini, dan itulah kita kata ciri Malaysia. Tapi hari ini dengan peningkatan kepada suara-suara hanya Melayu saja, maka apa akan jadi pada keseimbangan kaum yang selama ini menjadi ciri utama kita bangga sebagai rakyat Malaysia? Keseimbangan ini apabila lari, dia akan menyebabkan berbagai isu yang tidak ada satu stability dalam kita membina keharmonian di kalangan ras dan kaum serta agama dalam negara ini. Bayangkan macam mana kabinet nak selesai benda ini, sedangkan
yang jaga Islam terpaksa ambil daripada kerajaan pintu belakang yang kita telah bina dari awal. Untuk selesai masalah ini, kita perkenalkan Islam rahmah, Islam rahmatan lil alamin. Hari ini yang ada, apa dia nak bawa? Kemudian perpaduan. Kita dah bina dah konsep perpaduan Malaysia baru. Tapi hari ini dengan berlakunya suara-suara yang dulunya yang Ustaz Fadil yang berbahagia sebut tadi, kita tak bela Islam, kita ini hina Islam, kita ini apa penyokong LGBT dan sebagainya. Hari ini macam mana mereka nak selesai masalah-masalah itu kalau mereka hanya datang sebagai satu, orang kata, kerajaan ambil kesempatan, bukan kerajaan yang sudah ada satu minda macam mana nak selesai isu-isu yang ada semua ini. Maka soalan dia, kerajaan ini bagi saya tidak mampu bertahan dengan realiti yang dia terpaksa hadapi, sebab awalnya paling utama orang Arab kaedah mengatakan ma la yasluh awwaluhu la yasluhu akhiruhu. Barang apa yang awalnya tak betul, hujungnya pun jadi tak betul, dan sepanjang proses itu pun jadi tak betul. Yang jadi masalah apa? Hanya kerana pengkhianatan yang berlaku ini kepada 2-3 kekat manusia, tapi mangsanya ialah mandat rakyat. Oleh itu kami masih setia dengan mandat ini. Sebab itulah kita adakan program yang sepatutnya malam ini kita ada program perhimpunan besar, tetapi oleh kerana kita menghormati isu COVID-19 supaya kita menjaga maslahat yang lebih besar pada kepentingan kita nak cerita kepada orang ramai, maka kita ambil kesempatan FB Live hari ini yang kita nak cerita kepada rakyat apa sebenarnya realiti yang berlaku. Yang kedua, semua kita tahu sepatutnya kami bersidang pada 9 hari bulan Mac. Surat yang telah pun dikeluarkan lebih awal, tetapi ditangguh kepada 18 Mei. Ni pun saya duk pening lagi pengurusi. Saya duk pening. Saya yang jadi kerajaan, hari saya nak kena tanya dekat saya pada 19 hari bulan 18 ni, apa yang saya telah buat. Pasal saya dah jadi pembangkang. Pembangkang kena tanya. Jadi saya tanya saya, kalau buat pentadbiran Islam, saya tanya saya, macam manakah perkembangan rahmatan lil alamin? Tapi yang syok jawab bukan saya. Orang lain ya jawab. Saya akan tanya, setelah 2018 tabung haji telah pun dipulihkan. Maka saya ingin tahu bagaimana keadaan tabung haji setelah dipulihkan pada hujung tahun 2019. Saya tanya saya tu sebenarnya. Saya tanya saya tu sebab saya yang buat kerja tu dulu. Saya yang buat ni semua. Tapi yang jawab nanti siapa? Orang lain. Saya tak boleh fikir. Samalah ekonomi, kewangan contohnya. Package budget 2020 contohnya. Ada menyebut tentang macam mana kita nak berhadapan dengan pengangguran. Jadi Menteri Kewangan akan tanya pada diri dia sendiri, tapi dijawab oleh Menteri Kewangan yang lain. Bayangkan, ini akan jadi parlimen yang paling kelakar. Saya tanya pada diri saya, tetapi dijawab oleh orang lain. Dan saya akan buat soalan tambahan daripada saya, yang orang lain akan jawab soalan tambahan saya, yang soalan itu sebenarnya saya yang kena jawab. Jadi tuan-tuan, bayangkan 9 Mac heret sampai 18 Mei, dan pada itu kita tak boleh bayang macam mana keadaan. Dan sebab itu kita menyatakan bahawa salah satu daripada cara untuk kita menguji sama ada benar-benar kerajaan pintu belakang ini dapat bertahan ialah dengan kita membuat undi tidak percaya di parlimen. Dan yang ketiga, masa depan ataupun way forward bagi kami ialah menerangkan kepada rakyat dan menceritakan apa yang berlaku secara berterusan dengan harapan apa saja kemungkinan yang berlaku, termasuklah pilihan raya yang lebih awal, akan kita sentiasa bersedia. Sebab tuan-tuan kena ingat, orang yang sama dirampas hak dia adalah orang yang sama yang akan mengundi PRU 15 menteri. Dan kita terpaksa menerangkan kepada mereka yang menggagalkan cita-cita kamu
setelah anda memberikan kami mandat itu, bukan Pakatan Harapan, tapi ialah Perikatan Nasional. Jadi insya Allah kita akan konsisten. Kita tak akan main isu-isu perkauman, Ustaz. Isu-isu agama sempit kita tidak akan menjadi bahan seperti mereka menjadi bahan untuk jadi kerajaan hari ini. Kita akan terus pegang kepada prinsip demokrasi, prinsip asas undang-undang ataupun rule of law, dan prinsip Islam yang rahmatan lil alamin, yang memberi kebahagiaan dan kesejahteraan untuk semua manusia dan berbagai kaum dalam negara ini. InsyaAllah saya yakin rakyat akan memahami hasrat ini dan mengembalikan semula mandat ini kepada kita, insyaAllah. Cuma sedikit Datuk Seri, adakah PH masih lagi dengan tun isu itu sedikit atau bagaimana? Situasi semasa dia. Itu dari segi situasi semasa, kita sedia maklum bersatu ada dua fraksi hari ini. Fraksi Mahyudin, kelompok atau pecahan Mahyudin, dan fraksi Tun. Sehingga saat ini kita berurusan untuk melihat sejauh manakah pihak fraksi Tun ini masih bertahan dengan apa yang dia bersama kita telah jayakan dalam pilihan raya umum yang lalu. Dan kita yakin fraksi Tun ini akan bersama dengan kita. Tapi apapun, yang lebih utama ialah Pakatan Harapan yang merupakan teras DAP, Amanah, PKR akan terus berjalan dengan cita-cita yang telah mereka bawa sejak daripada reformasi tahun 1999 lagi. Terima kasih Datuk Seri. Baik, untuk yang terakhir minta pada Ustaz Zul untuk memberikan sedikit saranan khususnya pada asatizah kita daripada Parti Amanah sendiri, yang sekarang ini mungkin ahli-ahli di bawah yang mungkin sekarang ini berada dalam keadaan tidak tahu apa yang berlaku, masih lagi runsing, ada yang mungkin agak merasakan bahawa adakah ruang dan peluang kita masih ada untuk Amanah dan juga Pakatan Harapan untuk terus berjaya dan dapat mengambil kembali kerajaan. Minta Ustaz berikan sikit saranan dan juga nasihat kepada khususnya Parti Amanah Negara. Ya, terima kasih kepada moderator kita. Kita harap kepada para asatizah, ustaz-ustaz, ahli-ahli agama, ustazah-ustazah yang terlibat menyampaikan kepahaman Islam kepada masyarakat, mengajar di masjid, mengajar di surau, menyampaikan kuliah-kuliah agama, supaya mereka menyedarkan masyarakat mengenai tanggungjawab terhadap membela serta mempertahankan agama ini. Jangan biarkan agama ini dirosakkan oleh mereka yang mempergunakan agama untuk kepentingan politik ataupun kepentingan diri sendiri. Agama ini mesti berjalan di atas landasannya. Islam adalah agama rahmah, Islam adalah agama yang meraihkan kemanusiaan, Islam adalah agama yang memuliakan manusia, Islam adalah agama yang mengutamakan keamanan, Islam adalah agama dakwah, Islam adalah agama kasih sayang. Negara kita bukan negara perang, negara kita adalah negara yang aman. Semua ini adalah perkara-perkara yang ustaz-ustaz kita, ustazah kita kena turun dan beritahu kepada masyarakat mengenai Islam yang ingin kita bawa dan kita pertahankan di tengah-tengah masyarakat kita. Yang pertama. Yang keduanya, kita kena didik masyarakat untuk tidak berputus asa dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. La tayasu min rauhillah. Janganlah berputus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan kita jauh. Perjuangan kita masih jauh. Kita akan melihat suatu ketika kelak Islam akan berdaulat seperti yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi persiapkanlah diri untuk memikul beban dakwah ini, memikul beban menyampaikan Islam ini demi kepentingan Islam pada masa-masa yang akan datang, insya-Allah. Allah taala akan bersama-sama dengan kita. Allah taala mengetahui niat dan hasrat hati kita. Allah taala mengetahui apa yang kita inginkan untuk umat ini. Insya-Allah pengorbanan ini akan diganjari oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ganjaran yang setimpalnya, insya-Allah. Wallahu taala a'lam. Terima kasih banyak Ustaz, dan
sebagai penutupnya, insya-Allah terima kasih sekali lagi kepada Yang Berhormat Datuk Seri Mujahid Sarawak di atas penerangan yang beliau sampaikan dalam program secara langsung kita pada malam ini. Itu juga pada Al-Fadhil Ustaz Zulkarnain Abidin yang sudi sama dengan kita pada malam ini bersecara langsung dalam FB Live Parti Amanah Negara Parit Bunta, dan mohon pada Ustaz Zul, sekarang ni rakyat begitu resah, begitu gelisah, takut dengan khususnya tentang penularan wabak COVID-19 ini, dan mudah-mudahan kita dapat Al-Fadhil Ustaz untuk kita memimpin bacaan doa kita pada malam ini sebagai acara penutup. Bersama-sama kita mengaminkan doa kita, mereka yang menonton ini sama-sama kita berdoa supaya Allah memberikan perlindungan, Allah memberikan terus keredaan kepada kita, bukan saja tentang isu-isu politik, tetapi isu ini merupakan isu wabak yang sangat serius yang perlu diambil cakna oleh semua rakyat Malaysia, khususnya pada mereka yang menonton pada malam ini. Marilah sama-sama kita mengaminkan doa, mudah-mudahan doa yang kita pohon ini Allah akan kurniakan kepada kita supaya negara kita dihindari daripada wabak COVID-19 ini. Silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma ya arhamar rahimin irhamna waghfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ighfir lana ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Ya Allah, wahai Tuhan kami yang Maha Pemurah lagi Maha Pengasih, ampunilah kami, rahmatilah kami, terimalah taubat kami, dan jauhilah kami daripada segala mara bahaya yang mengancam kehidupan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, sembuhkanlah saudara mara kami, rakyat negara ini yang ditimpa dengan wabak yang membahayakan ini. Hindarilah rakyat negara ini daripada wabak berkenaan untuk mereka yang belum menerimanya, dan selamatkanlah kami semua daripada wabak yang membahayakan ini. Kami pohon kasih sayang-Mu ya Allah, kami pohon rahmat-Mu, kami pohon perlindungan daripadamu. Sesungguhnya Engkaulah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyelamat, dan Maha mengampunkan segala kesalahan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih kepada Ustaz dan kepada para penonton, khususnya di studio ini, kepada penonton pada FB Live. InsyaAllah Parti Amanah Parit Bunta akan sentiasa terus memberikan maklumat, memberikan info kepada anda semua, dan kita pun telah berbincang dengan Yang Berhormat Datuk Seri sendiri. InsyaAllah setiap minggu pasti ada satu ataupun dua penerangan-penerangan baru yang kita akan sampaikan melalui FB Live ini, dan saksikanlah siaran-siaran langsung yang kita akan beritahu, kita akan iklankan kepada anda semua untuk makluman anda semua. Sekian, kita tutup majlis kita. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.